Itu ialah bab daripada kesungguhan mereka untuk mencari malam Al-Qadar. Keberuntungan itu ialah pada orang yang menghidupkan kesemua sekali daripada 10 akhir Ramadan. Dan keberuntungan yang lebih besar bagi orang yang menghidupkan sepanjang malam daripada hari-hari sebulan daripada bulan Ramadan. Dan keberuntungan yang lebih besar ialah orang yang melihat beribadah itu ialah sepanjang hidupnya, bukan hanya di bulan Ramadan yang mulia sahaja. Bahkan kalau kita tengok antara bab ketidakelokkan ataupun satu benda yang tak betul, bila mana kita beribadah ni ada musimnya. Sedangkan ayat yang jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dijadikan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah. Bermakna ibadah itu ialah satu benda yang berlaku sepanjang usia yang Allah Ta'ala beri pada kita. Cuma kita mengharap daripada hari-hari yang terbaik, Allah Ta'ala beri pada kita kelebihan dan kebaikan. Seperti mana yang kita tengok kelebihan malam Al-Qadar itu disebut dalam Al-Quran dengan jelas. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama menyebutkan perkataan alfi syahrin dalam surah Al-Qadar itu bukan bermakna memang exactly 1000 bulan, tapi itu ialah bab al-mubalaghah ataupun bab nak tunjuk pada kita banyak dan lebih daripada 1000 bulan. Sebab angka 1000 bagi percakapan orang Arab ialah satu angka yang sudah besar bagi mereka. Sedangkan dia lebih lagi, mungkin lebih 1000, mungkin lebih 10,000. Wallahu a'lam, kita tak ketahui. Cuma nak beritahu pada kita bahawasanya kita sedang berada dalam tempoh nilaian ibadah yang paling terbaik dan paling banyak yang Allah Ta'ala ingin berikan daripada kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba-Nya. Jadi insya-Allah pada pagi ini, seperti mana yang telah maklum, kita masih lagi dalam program Raudatul I'tikaf, yang mana program ni ada tema utama dia, iaitu tema utama kita ialah keajaiban doa dalam Al-Quran. Hakikatnya doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran itulah doa yang paling terbaik untuk kita amalkan. Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan bahaskan beberapa ayat daripada surah Ali Imran, iaitu ayat yang ke-191 sampailah ayat yang ke-194. Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Ali Imran. Dan kalau kita tengok secara umumnya, surah Ali Imran ni antara surah yang kalau kita perasan, ia adalah surah yang paling banyak berulang perkataan Rabbana, yang bermaksud wahai Tuhan kami. Satu seruan dalam doa, satu seruan bila mana kita berdoa. Para ulama menyebutkan secara umumnya perkataan Rabbana itu ialah doa yang boleh untuk kita amalkan. Secara umumnya majoriti perkataan Rabbana dalam Al-Quran ni kalau datang, ianya ialah doa. Namun di sana ada sikit doa yang walaupun dia guna kalimah Rabbana dalam Al-Quran pun, dia bukan doa yang boleh kita amalkan. Cuma yang hari ini ni insya-Allah kita bahas yang boleh amal. Cuma nak sebut, kita akan jumpa dalam Al-Quran ni doa yang ada permulaan ayat tu Rabbana, tapi ia bukan doa untuk diamalkan. Bahkan ianya ialah satu doa golongan yang paling celaka, iaitu ahli neraka. Kalau kita buka dalam surah Ghafir ataupun surah Mukmin, kita akan jumpa ayat yang berbunyi Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Lebih kurang macam itulah ayat dia, kita boleh cek dalam Al-Quran. Dalam surah Ghafir, surah yang ke-40, surah Hamim yang pertama dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, akan berkata satu kelompok daripada manusia, Rabbana wahai Tuhan kami, amattana thnatain, kami telah dimatikan sebanyak 2 kali, wa ahyaitana thnatain, dan kami telah dihidupkan sebanyak 2 kali, maka berikanlah kami rehat sementara daripada azab yang kami kena ni. Ayat tu dia mula dengan Rabbana, tapi dia bukan doa untuk kita amalkan. Sebab ayat tu ialah doa ahli neraka, dengan sebab dia orang dah letih kena azab dalam neraka. Jadi kalau kita baca doa tu, kita sedang memohon kita pun masuk neraka. Jadi kena cek doa tu. Jangan duk beramal sebut dalam sujud terakhir ke sebelum beri salam ke, itu bukan doa
yang baiklah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, setiap perkataan Rabbana tu tak semua kita boleh pakai dalam Quran sebagai doa. Kita perlu penelitian, kita perlu faham maksud dia. Okay. Jadi insya-Allah perbahasan kita pada pagi ni ayat 91, 191 sampai 194 daripada surah Ali Imran. Secara umumnya kalau kita tengok 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran 190 sampai 200. Kalau kita buka Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, atau lebih mudah lagi kita buka Hisnul Muslim, perisai Muslim karangan Syekh Ad-Doktor Wahaf Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Okay. Dalam hadis riwayat tu dia cerita pada kita, Nabi ni bila mana Nabi bangkit pada tidur, Nabi akan baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Kalau kita buka Quran, mushaf, ianya berada pada muka surat 75 dan juga muka surat 76. Sebab surah Ali Imran ni dia ada 200 ayat. Nabi setiap kali bangkit tidur, selain pada Nabi duk baca doa yang mungkin kita sebahagian dah hafal doa ni, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang ringkas lah. Okay. Cuma antara bacaan yang Nabi lebih banyak baca berbanding Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ialah 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Bermula ayat 190 sampai 100 sampai 200. Jadi yang kita nak bahas pagi ni 191 sampai 194. Bahagian daripada ayat itu. Bahagian daripada apa yang Nabi baca setiap kali Nabi bangkit tidur. Kalau kita tengok ayat 190, Allah Ta'ala sebut, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ayat ni Allah Ta'ala sebut 190 ni, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan juga silih berganti siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran bagi golongan yang dipanggil sebagai ulul albab. Ulul albab secara umumnya siapa? Dari segi bahasa Arab, ulul albab ni maksudnya orang yang waras. Maknanya dia tidak gila. Lawan kepada ulul albab ni ialah majnun ataupun orang gila. Sebab lub dalam bahasa Arab maksudnya ialah emosi yang stabil ataupun deguban jantung yang stabil. Sebab tu kalau kita tengok orang dalam bidang perubatan ni, yang doktor-doktor kalau kita pergi klinik ataupun hospital, dia pakai tu, dia nak cek degupan jantung ni, bunyi degupan jantung yang betul, yang normal, bunyi dia lah loop-dup. Itu bunyi yang normal. Bunyi loop-loop-dup-dup ada pengaruh makanan lain. Duk ambil benda-benda yang tak betul, dia bunyi tak sekata. Arab panggil orang yang waras ulul albab, sahibul lub. Orang yang ada hati, orang yang elok pemikiran dia. Okay. Jadi nak sebut pada kita, Allah Ta'ala kata, penciptaan langit, bumi, silih ganti siang malam ni, kamu orang boleh kenal aku dengan syarat kamu kena waras. Itu Allah Ta'ala beri pada kita. Okay. Dan waras di sini, perkataan ulul albab ni lah satu perkataan yang besar makna dia. Tapi bila mana Quran sebut ulul albab, yang ingin dimaksudkan oleh Al-Quran itu ialah orang yang waras, yang telah mengambil manfaat daripada Al-Quran. Itu maksud dia. Maksud ulul albab ni ialah orang yang telah guna semua panca indera yang Tuhan bagi pada dia, daripada pendengaran, penglihatan, rasa, semua dia guna untuk apa? Untuk faham wahyu Tuhan. Untuk faham apa kehendak Tuhan terhadap dirinya sebagai seorang hamba. Yang macam ni yang dipanggil sebagai ulul albab. Golongan inilah yang dipuji oleh Al-Quran banyak kali, banyak tempat. Tunjuk pada kita apa dia? Keperluan bagi kita ni bila mana kita baca Al-Quran ialah untuk kita pergi kepada golongan ini, iaitu golongan ulul albab. Dan cara nak dapat ulul albab ni ialah dengan kita aktsaru tasaffuhan, memperbanyakkan belik Al-Quran ataupun baca Al-Quran. Sebab tu pembacaan Al-Quran ianya disemai pada bulan Ramadan, diteruskan pada bulan yang lain. Macam mana kita tengok sebahagian kita boleh tadarrus sampai habis pada bulan Ramadan. Mungkin dah ramai yang habis.
Dan pembacaan itu haruslah hidup pada bulan-bulan yang lain. Sebab manusia ni dia perlukan kepada tu. Manusia dia perlukan kepada semaian jiwa yang baik sehingga dia dapat yang nama dia ulul albab. Sebab tu kalau kita baca suratul Kahfi, apa Allah Ta'ala sebut kepada 7 orang pemuda? Allah Ta'ala kata warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Kami ikat hati mereka, kami teguhkan hati mereka. Sebab tu antara pencapaian terbaik bagi golongan ulul albab ianya mendapat rabtul qalbi, ikatan hati, teguh hatinya terhadap Quran. Dan keadaan yang paling teruk bagi manusia dengan Quran ni ialah khatmul qalbi, macam yang Tuhan sebut dalam surah Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kami tutup hati mereka, pendengaran mereka, semua panca indera mereka, ghishawah, kami patri semua. Zahirnya telinga dia boleh dengar, mata boleh lihat, tapi telinga dan mata ini tidak menyebabkan dia kenal hidayah Allah Azza wa Jalla. Ini seburuk-buruk manusia. Jadi kita bila mana kita baca Quran, kita nak letak diri kita di mana? Kita nak letak diri kita pada ulul albab itu. Jadi ayat 190 daripada surah Ali Imran, Allah Ta'ala beri penegasan. Allah Ta'ala kata inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, silih ganti siang dan malam, la ayatin, ianya tanda-tanda, penerangan demi penerangan, khusus bagi golongan yang waras, nama dia ulul albab. Jadi golongan yang lain dinafikan daripada dapat faham tanda-tanda kebesaran Tuhan itu. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya nak mengenali siapakah Tuhan itu, bagaimanakah kedudukan Tuhan itu bagi seorang hamba, apakah hak-hak kita sebagai hamba kepada Tuhan kita. Cukup kita lihat peredaran langit, bumi, siang dan malam. Ini benda yang sudah memberi kebesaran kepada diri kita sendiri. Okay. Jadi daripada pembukaan ayat 190 ni, Nabi akan mulakan hari-hari Nabi dengan Nabi baca ayat ni dalam keadaan tadabbur. Sememangnya bila mana Nabi baca ni, tidak adalah hati yang paling tetap dengan hidayah ialah hati Nabi. Dan kita semua sepakat sini, orang yang baca Quran hati tak lalai ialah Nabi. Selain pada tu tergantung pada keadaan keimanan dia. Okay. Jadi ayat 190 daripada surah Ali Imran, dia jadi formula asas bagi kita. Nak tengok kita ni rasa gerun dan hebat dengan kebesaran Tuhan, nak tengok kita ni waras ataupun tidak emosi, fikiran, okey ataupun tidak kita punya panca indera. Tengok kita bila mana kita tengok alam, adakah kita rasa sesuatu peningkatan dalam diri kita daripada bab pengetahuan kita dan kegerunan kita kepada Tuhan. Kalau kita tengok alam biasa, tidak ada apa-apa penambahan pada kita, maka itu menunjukkan kita belum masuk dalam golongan ulul albab itu sendiri. Okay. Itu ayat 190 Tuhan cerita siapa ulul albab. Siapakah golongan yang terbaik, nama dia ulul albab. Sekarang ni ayat 191 Allah Ta'ala cuba nak detailkan siapakah ulul albab tu. Kebiasaan yang ulul albab duk buat ni apa dia? Okay. Jadi Tuhan sebut ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ayat yang ke-191 Allah Ta'ala cuba sebut pada kita siapakah yang dimaksudkan dengan ulul albab tu. Jadi ayat 191 Tuhan kata alladzina yadhkurunallah. Mereka yang dinamakan dengan ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa menyebut, mengingati Allah Azza wa Jalla. Yadhkurun maksudnya konsisten dalam mengingati Allah. Momentum dia ingat Tuhan tu tidak jatuh teruk sangat, tapi sentiasa ada peningkatan walaupun sedikit. Okay. Dan Tuhan kata macam mana dia berzikir? Dia berzikir qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu berzikir kadang-kadang dalam keadaan berdiri, duduk dan kadang-kadang dalam keadaan berbaring. Okay.
Ayat ni kena faham bagi elok. Sebahagian golongan dia jadikan ayat ni sebagai dalil untuk kita ni meratib. Dia bukan zikir. Dia orang guna dalil untuk membenarkan perbuatan meratib tu. Meratib dalam keadaan berdiri, meratib dalam keadaan duduk, meratib dalam keadaan baring. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia nak pergi kepada zikir menari itulah. Dia nak pergi ke arah tu. Sedangkan ayat ni tak bercakap tentang benda tu. Kita kena tahu zikir dia ada kaifiat. Kita baca dalam Al-Quran. Bila mana kita baca juzuk 1, akhir juzuk 1 kita akan tengok Allah Azza wa Jalla cerita perintah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail buat Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dua ayat ni daripada akhir juzuk 1, Tuhan kata ketika mana Ibrahim mengangkat binaan untuk siapkan Kaabah, lalu mereka bila mana nak siap Kaabah tu, mereka pun angkat tangan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan terimalah amal kebaikan yang kami buat ni, kami buat rumah kamu, kami buat Baitullah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang menerima taubat, engkaulah Tuhan yang maha mengasihani. Kemudian doa Nabi Ibrahim sambung lagi doa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina. Wahai Tuhan, jadikanlah kami ni orang Islam yang baik. Kami dua orang ni, maknanya Ibrahim dan anak dia. Wa min dhurriyyatina, dan juga daripada zuriat kami. Muslimatan lak, golongan yang menyerah diri pada kamu. Saya nak sebut, lepas pada tu Nabi Ibrahim kata, wa arina manasikana. Wahai Tuhan, tolong tunjuk pada kami macam mana kami nak beribadah pada kamu. Tolong tunjuk pada kami macam mana kami nak berzikir, kami nak sebut nama kamu, kami nak ingat kamu. Ibrahim alaihissalam telah berdoa pada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan tata cara berzikir yang betul. Bahkan kau tengok lebih awal sebelum Nabi Ibrahim lagi ni, Nabi Adam. Ketika mana Nabi Adam turun dengan sebab Allah Ta'ala hukum dia untuk dia turun ke muka bumi dengan sebab dia dah makan pohon yang terlarang, Nabi Adam dia macam tersasar nak cari kalimah apa yang nak guna untuk dapatkan pengampunan Tuhan ni. Sehingga Tuhan kata fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kami telah talakikan kepada Adam beberapa kalimah, baru kami terima taubat dia. Hatta nak taubat pun tak boleh ikut kepala kita. Kita kena ada tata cara dia. Apa kalimah yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa tu pun ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Maknanya Allah Azza wa Jalla, dia nak kita ni menyembah dia nak kita ni akui kelemahan diri kita sebagai hamba, menggunakan kalimah yang dia beri sebaiknya. Dia tak suka kita buat pandai-pandai pada benda yang dia tak tunjuk, dia tak beritahu. Contoh daripada para nabi, contoh daripada para rasul, tunjuk pada kita bahawasanya penting bila mana kita nak melakukan ibadah, kita perlu tahu ibadah itu ada kaedah, ada tata caranya. Bukanlah ibadah itu hanya lintasan perasaan nak buat kebaikan, rasa nak buat something yang baik, lalu kita pun boleh mereka apa saja ibadah yang kita nak. Itu ialah satu kaedah yang disebut oleh Al-Quran sendiri. Okay. Jadi pada ayat yang ke-191 ni, ia bukan bermaksud zikir memanjang yang kita faham, zikir yang duk sebut tu, la ilaha illallah ke subhanallah. Perkataan yadhkurun sini ialah orang yang memerhati, orang yang memberi perhatian, orang yang menganalisa semua benda yang berlaku atas dunia ni, dia akan kait dengan diri dia dan Tuhan. Sebab tu kita kena faham, ini konsep ibadah yang lebih luas lagi. Nak beritahu pada kita ni, Tuhan kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Saya bacakan sikit, ada sebahagian para ulama ditafsirkan. Dia kata maknanya mereka itu ingat kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua ingatan, dalam semua keadaan. Maksud ingat Allah adalah dengan menjaga hukum, iaitu mereka akan sentiasa ingat
untuk menjaga hukum syariat dalam semua keadaan. Setiap ketaatan yang kita buat, semuanya dikira sebagai zikir kepada Allah. Zikir ni jangan kita faham yang sejenis itu saja. Sama ada tahlil la ilaha illallah, sama ada tasbih subhanallah, sama ada tahmid alhamdulillah. Itu bahagian pada zikir. Tapi zikir yang disebutkan dalam ayat 191 ni ialah zikir yang lagi umum, lagi luas. Yang bermaksud zikir sini ialah ingat. Ingat kita ini manusia, kita tertakluk dengan hukum hakam syariat Allah Azza wa Jalla. Seperti kalau kita sedang berpuasa, kita tidak melakukan apa pun, namun secara umumnya kita berada dalam keadaan berzikir. Kita puasa bulan Ramadan, kita tak terlintas apa pun. Kadang-kadang kita berehat tengah hari, mulut tak sebut pun alhamdulillah, tak sebut pun subhanallah, tapi kita sedang berzikir sebab kita sedang berpuasa. Itu yang dimaksudkan daripada ayat 191 surah Ali Imran ni, tunjuk pada kita orang yang ingat dia tu berada dalam ruang lingkup peraturan Tuhan. Itu maksud orang yang yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah berdiri, duduk dan juga di pembaringan dalam keadaan yang mengiring. Maknanya di sini bukanlah berzikir itu adalah zikir yang berbentuk ratib sahaja. Maknanya kita sebut berulang kali. Zikru dalam Al-Quran disebut sebagai amalan hati. Yang penting kita ingat siapakah Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, dan kita taat kepada dia. Kerana ini ialah satu bab yang kita kena faham supaya kita tidak salah memahami ayat Al-Quran pada konteks yang lebih jauh lagi. Maknanya ayat daripada 191 ni Allah Ta'ala sebut keadaan ulul albab macam tu. Dia kerja pun dia sedang berzikir pada Allah, dia tidur pun dia sedang berzikir pada Allah, dia makan dia sedang berzikir pada Allah. Zikir apa yang dimaksudkan? Dia ingat. Kalau dia makan tak melampaui batas, dia makan yang halal, dia makan benda yang baik. Kalau dia kerja dia tak mengular, sebab dia tahu mengular itu pun daripada benda yang Nabi larang, Tuhan tak suka. Dia sedang berzikir walaupun dia tak pegang tasbih di tangan dia, tapi dia sedang berzikir. Dia menjalankan amanah dengan baik. Sebab itu ialah nak dimaksudkan pada kita sini, ulul albab itu ialah orang yang sentiasa tahu dia berada dalam ruang lingkup hukum Tuhan itu sendiri. Kemudian Tuhan detailkan lagi pada ayat 191, kata Allah Azza wa Jalla, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azabannar. Allah Ta'ala kata ulul albab ni kerja mereka selain pada zikir, yatafakkarun, mereka berfikir. Jadi zikir dan fikir dia duduk dekat. Dia dua benda yang duduk sekali. Sebab Tuhan sebut benda ni. Bila mana satu orang tu dia berzikir, dalam masa yang sama dia fikir. Sebab tu zikir yang tidak diselangi dengan hati yang nak berfikir, ini kita panggil zikir ghaflah, zikir yang lalai. Mulut sebut la ilaha illallah, tapi dalam hati tidak ada membesarkan, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini benda yang kena duduk selari. Tuhan kata wa yatafakkarun, mereka duduk tengok penciptaan langit dan bumi ni, mereka fikir. Sebab itulah ahli zikir itu Tuhan kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya ahlu zikir sekiranya kamu tak tahu. Kenapa Tuhan sebut golongan yang cerdik pandai dengan ahlu zikri? Sebab golongan cerdik pandai ialah golongan yang berfikir. Setiap tindak tanduk dia Tuhan gabungkan ahlul ilmi dengan ahlu zikri, dia duduk sekali. Sudah pasti orang yang paling banyak ingat Tuhan ialah orang yang paling banyak ilmu. Dan kita kena tahu juga maksud ilmu tu beza. Orang berilmu dengan orang yang bermaklumat, dia dua benda yang beza. Ada orang dia banyak maklumat tapi dia bukan orang yang beramal dan rasa penting dengan maklumat dia tu. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia boleh ingat Quran elok, dia boleh hafal hadis Nabi elok, tapi dialah yang lawan hukum Tuhan. Sebab dia hanya ada maklumat tentang Quran dan hadis Nabi, tapi dia tak rasa maklumat tu penting bagi diri dia. Dia hanya just tahu, dia buat benda tu macam pengetahuan am saja. Itu ada beza. Sebab tu Quran memuji orang berilmu, Quran tidak memuji orang yang bermaklumat. Sebab orang berilmu dalam erti kata lain, orang yang beramal,
orang yang memandang keutamaan apa yang dia tahu itu, terutamanya daripada ilmu agama, daripada kitab Allah dan sunnah Nabi. Okay. Jadi Tuhan kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian golongan ulul albab ni antara doa mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Wahai Tuhan, kamu tak jadikan semua benda ni sia-sia, batil, dan kami mohon pada kamu supaya kami dijauhkan daripada azab neraka. Dengan sebab dia orang ni zikir, fikir, tangan boleh angkat doa pada Tuhan. Wahai Tuhan, kamu tak buat sia-sia. Maksudnya apa? Segala benda yang berlaku dalam hidup dia, dia boleh pakai kacamata positif pada pandangan mata dia. Apa yang orang nampak benda tu susah, bagi golongan ulul albab dia tak nampak susah. Dia lihat itu ialah bab daripada kemuliaan, belas kasihan Tuhan. Sebab tu Nabi gambarkan orang beriman. Sebab ulul albab ni lah orang beriman. Nabi gambarkan orang beriman. Nabi kata ajaban li amril mu'min. Ajaib urusan orang yang beriman. Bila mana mereka ditimpa musibah, mereka sabar. Bila mana mereka dapat nikmat, mereka syukur. Mereka tak melampaui batas. Mereka bukan bila mana dapat ujian, mereka melatah. Mereka dapat nikmat, mereka kufur. Bukan keadaan orang beriman. Jadi ini benda yang kita boleh tengok daripada konsep asal, nak kait dengan ulul albab tu sendiri. Okay. Jadi bila mana kita berada dalam bulan Ramadan ni, kita masih lagi berbaki beberapa hari lagi. Jangan putuskan hubungan kita dengan Al-Quran. Dan kita masih lagi ada malam-malam yang kita boleh berdoa pada Allah Ta'ala. Antara doa yang kita kena minta pada Allah Ta'ala, jadikanlah kita ni golongan yang baca Quran, ambil manfaat dengan Quran. Sebab Tuhan cerita pada kita dalam surah Zukhruf, ada golongan dia baca Quran. Suara pun elok boleh baca Quran. Bunyi pun betul macam mana yang sepatutnya Quran tu dibacakan. Tapi sayangnya golongan yang macam ni, dia orang ada satu masalah. Ya'shu an dzikrir rahman. Tuhan sebut dalam surah Zukhruf, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang baca Quran, baca tu maknanya suara elok, bunyi pun betul, tapi dia orang ni berpaling. Dia orang baca tapi dia orang berpaling. Dia orang tak berminat dengan apa yang dalam Quran. Dia orang just baca. Macam masyarakat Arab jahiliah, dia orang baca Quran. Saya katakan benda ni banyak riwayat-riwayat menunjukkan Abu Jahal, Abu Lahab ialah golongan yang sebut Quran lebih fasih pada kita sebut Quran. Tapi kenapa mereka tu dengan kefasihannya tidak menjadikan mereka ahli syurga, tidak menjadikan mereka dapat hidayah ikut Nabi Muhammad? Sebab mereka merasakan Quran yang Muhammad bawa ni tidak lebih berbanding lirik-lirik bait syair yang hanya dibacakan waktu kita bosan. Macam lirik lagu, bosan baca. Sebab tu kita tengok ada sebahagian orang dia jadikan Quran sebagai hiburan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat beberapa minggu dululah, okay, ada satu video orang share, video daripada Indonesia kalau saya tak silap. Dia baca Quran sedap, orang bagi dia satu pentas sekali dengan mic apa semua. Dia tarik dengan taranum bermacam-macam kata apa? Versi taranum. Bila mana sampai tempat makam jawabul jawab, tiba-tiba datang satu orang keluarkan duit daripada poket, selit kot kepiah dia. Dia seronok, dia baca lagi tinggi. Mari seorang lagi selit lagi kot sampai kepiah dia penuh dengan duit. Tapi bacaan Quran tidak menjadikan dia takut pada syariat Allah. Bahkan orang yang duduk bawah dengar dia baca Quran sambil isap rokok lagi. Tunjuk pada kita apa dia. Itu keadaan manusia yang dah baca Quran tapi berpaling pada Quran. Sebab tu Tuhan kata, wa man ya'shu, dia baca, dia paling, nuqayyid lahu syaitan, kami jadikan bagi dia ada syaitan yang akan jadi kawan baik dia. Kita boleh bayang, Allah Ta'ala kata, yang dah baca Quran pun ada syaitan. Yang tak baca, berapa banyak syaitan ada pada diri dia. Jadi itu benda yang kita kena sedar. Ulul albab ialah satu makam yang tinggi dalam bab nak bersahabat dengan Quran ni. Sebab tu para sahabat mereka minta pada Allah Ta'ala, jadikanlah mereka ni golongan yang betul-betul dapat manfaat pada Quran. Bukan golongan yang fasih lidah, lembut lidah menyebutkan perkataan tapi tak faham. Tak lebih daripada bacaan Quran tu hanya lalu di kerongkong tapi tak masuk dalam hati.
Jadi itu benda yang kita kena tahu dan itu benda yang kita kena sedar. Dan itulah satu fikir yang kita kena duk fikir sekarang ni. Supaya kita keluar pada bulan Ramadan nanti, kita tidak menjadi golongan yang seperti itu. Okay. Kemudian Allah Ta'ala kata pada ayat 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ayat 192 Allah Ta'ala kata doa ulul albab ni, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau telah masukkan dalam neraka, maka sesungguhnya itu orang yang telah engkau hinakan, dan orang zalim itu tidak akan memperolehi seorang penolong pun. Antara doa ulul albab ni, mereka minta hindar diri daripada neraka. Dan kita sendiri pun, doa yang kita kena minta sekarang ni ialah doa minta jauh pada neraka. Sebab neraka itu tempat Tuhan menghinakan makhluknya dan hambanya yang degil. Jadi pengakuan ulul albab, dia kata neraka tu tempat yang tak elok. Dan kita tak boleh rasa remeh dengan isu neraka ni. Dan kita pun tak boleh rasa isu syurga ni ialah isu yang biasa-biasa. Dia ialah bab yang kita sebut sebagai fikir risau yang ada dalam kepala ulul albab ni. Sebab tu mulut dia orang boleh sebut doa tu, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kemudian Allah Ta'ala sambung ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ayat 193, sesungguhnya kami telah mendengar seruan daripada Rasul. Innana sami'na munadiyan, kami dah dengar seruan daripada Rasul. Yunadi lil iman, seruan itu ialah seruan kepada iman. An aminu bi rabbikum, untuk beriman dengan Tuhan kamu. Fa amanna, lalu kami beriman. Ini contoh sikap perangai ulul albab. Kemudian Tuhan kata, doa ulul albab ni ialah antara doa dia orang, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa mereka, ya Allah ampunkanlah dosa kami, hapuskanlah daripada kami kesalahan kami, bersihkan kami daripada silap, matikanlah kami bersama orang-orang yang banyak buat kebaikan. Ini doa yang diminta oleh ulul albab. Dan doa ni pun kalau kita perasan, dia ada bias dengan doa yang Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bila mana Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku terjumpa malam Al-Qadar, aku buat ibadah malam tu, doa apa aku nak baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, engkaulah Tuhan yang maha mengampun, maha memaafkan, suka maafkan hamba, maafkan aku. Doa orang yang beriman, doa ulul albab, ucapan orang-orang yang baik hatinya, tak lain tak bukan mereka harapkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah benda yang penting, kalau kita faham benda ni, sebab itulah kita akan tengok bila mana satu orang dia meninggal dunia, berlaku saja salat jenazah, inti salat jenazah yang paling penting ialah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa nak sebut pada kita? Si mati perlukan keampunan, si hidup pun perlukan keampunan. Sebab dengan adanya keampunan itulah momentum ibadah akan sentiasa okey. Sebab kita kena tahu, antara sebab ibadah kita ni lengah, payah nak buat, berat, tak lain tak bukan kesan dosa yang kita tak perasan pada diri kita. Sebab tu kalau kita tengok, selesai salat, antara ucapan yang awal Nabi sebut ialah Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini zikir lepas salat. Adakah kita baru selesai buat dosa? Tak pun. Tapi nak sebut pada kita, sifat manusia dia tak perasan lalai dan cuai dia. Itu sebab hatta dalam salat pun kita boleh lalai dan cuai, apatah lagi dalam urusan yang lain. Sebab tu ucapan minta ampunlah ucapan yang paling terbaik, dan itulah yang paling Tuhan suka bila mana ia keluar daripada mulut hambanya. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi dia tak ajar kepada Aisyah, dia tak kata, Aisyah kalau kamu duduk 10 malam akhir, kamu qiyam, kamu baca surah ni. Nabi tak sebut yang tu.
Kamu rukuk nanti kamu baca zikir ni, kamu sujud nanti kamu baca zikir ni. Tapi Nabi hanya mengajarkan kepada Aisyah doa ini. Nabi suruh dia doa. Nabi tak suruh dia baca Quran banyak. Walaupun hakikatnya memang baca Quran banyak tu dituntut. Cuma antara jiwa yang perlu ada, perkara yang perlu diutamakan, jadi prioriti dalam bulan Ramadan ini ialah keampunan, memburu keampunan. Selain pada buru Al-Qadar, tujuan malam Al-Qadar ni ialah untuk dapat keampunan. Bukan kita kejar malam Al-Qadar ni untuk kita minta pada Tuhan, ya Allah aku ni dah ada proposal projek punya banyak, malam ni aku nak minta pada kamu. Bukan dunia yang kita lobakan. Tapi tujuan Tuhan kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Tujuan dia apa? Amal ibadat yang kamu buat tu akan cover salah silap yang kamu dah kamu lakukan sepanjang usia kamu. Itu yang Tuhan nak beri pada kita. Tuhan nak beri keampunan. Selain daripada bab nikmat dunia itu Tuhan nak bagilah. Cuma itu yang utama yang ingin diberikan. Sebab tu kita akan tengok dalam Al-Quran, doa orang beriman macam itulah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antara ucapan orang beriman kata Allah Taala, mereka akan berdoa, wahai Tuhan beri kebaikan dunia, beri kebaikan akhirat, jauh pada neraka. Jauh pada neraka maksud dia apa? Bersihkan diri kami supaya tak jadi ahli neraka. Sebab yang kata ahli neraka ni ialah golongan yang buat dosa. Dan golongan ahli syurga golongan yang Tuhan hapus dosa dia. Sebab tu ucapan ulul albab ialah ucapan dibersihkan diri daripada dosa dan dihimpunkan bersama orang-orang yang baik di syurga nanti. Kemudian yang terakhir perbahasan kita, ayat 194. Allah Ta'ala kata doa mereka, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Antara doa ulul albab ni ialah, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami pahala yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari akhirat, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Doa yang ke-194, ayat 194 ni, doa ulul albab masih lagi ada biasan minta selamat di akhirat. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Wahai Tuhan, kamu beri pada kami apa yang dah kamu janji, iaitu pahala. Sebab tu antara betulnya amalan satu orang, dia buat kebaikan, dia nak pahala, itu orang yang berada di atas garisan yang betul. Sebab tu jangan tertipu dengan sebahagian orang yang kata orang yang beramal kerana nak pahala, nak syurga ni syirik lagi. Sepatutnya dia kena beramal nak redha. Sedangkan redha Tuhan itu pahala dan syurga hakikatnya. Sebab kalau syurga tak ada apa-apa, kalaulah neraka, kalaulah orang kata apa pahala tak ada apa-apa, kenapa Tuhan detailkan? Bila mana Nabi cerita orang yang mengiringi jenazah, dia akan dapat 2 qirat daripada pahala. 1 qirat lebih besar daripada bukit Uhud. Kenapa perlu didetailkan pahala sedetail itu? Dan kenapa kita baca Quran, kita akan tengok Tuhan cerita syurga ni punya menarik, sehingga Tuhan cerita bantal-bantal dalam syurga pun disusun, buah yang ada dalam syurga jenis sekian dan sekian. Benda ni tidak didetailkan secara saja-saja ataupun sia-sia. Pasti ianya merupakan satu bab yang kita sebut sebagai saranan untuk kita lebih gairah hidup atas dunia ni, mengejar benda itu. Sebab tu Nabi, kau tengok dalam hadis yang terkenal, Nabi salat gerhana. Tengah Nabi salat gerhana, Tuhan tayang pada Nabi ni syurga. Sehingga Nabi ni waktu salat, tangan Nabi macam nak tarik sesuatu. Sahabat perasan. Bila mana selesai salat, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tangan duk tarik waktu salat tadi? Dia kata, aku ditayangkan oleh Allah Ta'ala syurga, dan aku nampak buah anggur, aku nak tarik, nak bawa ke dunia, tapi bukan daripada kebenaran Tuhan untuk aku tarik. Maknanya itu semua hadis ni nak cerita tentang syurga. Sebab tu sangat pelik bila mana satu orang dia kata beramal nak syurga ni problem lagi yang akidah. Sebenarnya bukan. Itu hanyalah tipu daya iblis, nak divert kita beramal ke arah lain. Sebab iblis dia bukan hanya ajak kita ni buat benda jahat, dia juga pandai bermain dengan ibadah yang disalah tafsirkan, ataupun ibadah yang diberi nafas lain, tapi nafas itu ialah nafas yang tak betul, pahaman yang tak betul. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok daripada doa ulul albab. Kemudian kata golongan ni,
wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan engkau hinakan kami pada hari kiamat, iaitu hinakan dengan balasan yang buruk. Innaka la tukhliful mi'ad, itu sesungguhnya engkaulah Tuhan yang tidak memungkiri janji. Daripada ayat 191 sampai 194 kita boleh tengok doa golongan ulul albab yang Tuhan sebut pada ayat 190. Doa mereka, fokus mereka ialah kepada keampunan, fokus mereka ialah kepada balasan baik di akhirat. Sebab mereka ialah golongan yang telah menggunakan panca indera, walaupun jasad duduk di dunia, tapi dia punya perasaan nak pergi ke akhirat tu lebih jelas. Maknanya dia orang berusaha ke arah itu. Jadi inilah benda yang kita cuba cari dalam hidup kita, yang kita sebut di awal-awal tadi. Duk baca Quran berulang kali ni tujuan nak apa? Nak supaya Tuhan ni ikat dan teguhkan hati kita, macam mana Tuhan dah teguhkan hati 7 orang pemuda daripada Ashabul Kahfi, walaupun usianya muda tapi matangnya lebih daripada orang tua, kerana menginginkan syurga Allah, sehingga dia tak peduli ayah-ayah mereka daripada kalangan pembesar raja pada waktu tu. Mereka tetap teguh mengatakan ini syirik, ini tak betul, penguasa ni tak betul. Walaupun umur muda, umur belasan, tapi Tuhan beri hidayah. Sebab tu hidayah Tuhan dia tak mengenal usia. Hidayah Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada golongan yang dah guna panca indera dia dengan baik untuk dia faham Al-Quran itu sendiri. Jadi kita mohon pada Tuhan, moga Allah Ta'ala jadikan kita ni golongan yang ada panca indera tu guna untuk hidayah, macam yang didoakan oleh golongan ulul albab dalam ayat-ayat yang dah kita bahas daripada surah Ali Imran tadi. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya kuliah perkongsian kita pada pagi ini daripada bab doa-doa daripada Al-Quran. Semoga kita ni mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah Ta'ala jadikan kita golongan ulul albab. Setakat tu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.